Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man wala. Setelah kita membincangkan tentang hadis al-ahad dan juga khilaf yang berlaku di antara ulama, yang kita boleh khulasahkan bahawa di sisi mazhab Syafi'i mensyaratkan bahawa tentang hadis mursal ataupun hadis ahad secara umumnya, perbincangan dibincangkan. Sebahagian daripada ulama meletakkan syarat pada penerimaan hadis ahad, hadis ahad. Antaranya ialah di sisi Syafi'iyah mensyaratkan hadis, kalau hadis itu mursal yang kibaru sahabah seperti Sa'id bin Musayyib itu diterima. Adapun mursal secara umum tidak diterima di sisi mazhab Syafi'i. Adapun di sisi ulama Hanafiyah mensyaratkan bahawa perkara yang hadis ahad itu bukan bersabit dengan ma ta'umu bihil balwa, perkara yang berlaku secara umum dalam masyarakat ini. Jangan menyalahi tentang ma ta'umu bihil balwa, dan dia tidak menyalahi kaedah yang telah termaktub dalam syariat. Di sisi mazhab Maliki mereka sama juga, jangan dia menyalahi kaedah yang telah termaktub dalam mazhab, dan juga dia tidak menyalahi amalan ahli Madinah. Okey. Jadi apakah qaul rajih yang pengarang kita almarhum Dr. Abdul Karim Zaidan pilih? Kata beliau, al-qaulur rajih, pandangan yang rajih ma'a taslimina, dalam kita menerima bahawa bi annal hanafiyyah wal malikiyah, bahawa ulama Hanafi dan Maliki mashtaratu hadhihi syuruta, mereka tidak mensyaratkan syarat-syarat ini illa liyatma'innu ala sihhatis sunnah, kecuali tujuan untuk mereka rasa tenang dengan sahnya sunnah itu, supaya mendapat keyakinan bahawa betul itu perkataan Nabi, wa nisbatiha ila rasul, dan penisbahannya kepada Rasul. Bukan mereka tujuan menolak sunnah, mereka letak syarat-syarat tersebut bukan kerana tak mau pakai sunnah, tak mau pakai hadis, tapi kerana nak memastikan bahawa betul atau tidak, memang betul pasti yakin bahawa itu daripada Nabi. Fa inna qaulahum, namun perkataan mereka marju, tertolak, wa qaulu ghairihim, dan perkataan selain mereka itulah rajih, iaitu pandangan jumhur. Li anna sunnata, kerana sunnah mata sahhat riwayatuhu, apabila mana sahnya riwayatnya, bi an rawahal udulus thiqatu, dengan bahawa dia diriwayatkan oleh orang yang adil lagi siqah, dhabitun lagi dhabit, lazimat tibauha, wajib kita kena ikut, wal akhdhu biha, dan wajib kita berpegang dengannya, wastinbatul ahkami minha, dan wajib kita mengistinbatkan hukum daripadanya, sawa'un wafaqat amala ahli Madinah, sama ada menepati amalan ahli Madinah sebagaimana yang disyaratkan oleh Malikiyah, am khalafathu, ataupun tidak menepati, tak kiralah amalan ahli Madinah bukan hujah, wa sawa'un ittafaqat ma'al usulil muqarrarati wa muqtadal qiyas am lam yattafiq, sama ada bertepatan sesama dengan usul kaedah dan juga tuntutan qiyas ataupun tidak, wa sawa'un amala rawiha biha am lam ya'mal, sebagaimana ulama Malikiyah, ulama Hanafiyah juga mensyaratkan bahawa rawinya mesti jangan beramal menyalahi hadis yang diriwayatkan. Sama ada beramal oleh rawinya dengan hadis tersebut ataupun tidak beramal, itu bukan syarat. Wa sawa'un kanat fi amrin yakthuru wuqu'uhu aw yaqil, sama ada perkara itu hadis tersebut berkaitan perkara yang banyak berlaku ataupun sedikit, tak kiralah. Lianna ahlal Madinah, kerana apa? Ini semua hujah menolak bagi pandangan Malikiyah dan Hanafiyah tadi. Lianna ahlal Madinati juz'un minal ummah la kulluha, kerana ahli Madinah ini dia itu satu juzuk sahaja daripada umat Islam yang ramai, bukan kesemuanya. Wal ibratu bima yarwihi rawi, maka yang dikira ialah apa yang diriwayatkan oleh rawi, la bima ya'mal, dan bukan dengan apa yang beramal. Jadi yang diambil kira ialah riwayat rawi. Rawi beramal tak beramal itu isu lain. Idh rubbama ya'malu bi khilafi ma rawa khata'an, kerana boleh jadi dia beramal menyalahi apa yang diriwayatkan kerana tersalah, atau nisyana, atau lupa, atau takwilan, atau kerana dia mempunyai takwilan kefahaman dia sendiri. Fahuwa ghairu maksum, dan rawi itu tidak maksum. Wa kaunul amri alladhi ja'at bihi sunnatu kathiral wuku'i, dan keadaan perkara yang datang dengan sunnah itu kathiral wuku', banyak berlaku, la ta'thira lahu fi qabul,
tak disyaratkan itu tidak memberi kesan pada penerimaan. Sebagaimana Hanafiyah cakap mesti jangan perkara itu menyalahi ma ta'ummu bihil balwa, perkara yang banyak berlaku. Itu tidak mesti tak ada kesan pun pada penerimaan. Au radda akhbaril ahad, pada fi qabuli au raddi, pada penerimaan fi qabulin. Jadi koma sadak au raddi akhbaril ahad, pada menerima atau menolaknya hadis ahad. Li'anna al-hajata li ma'rifatil hukmi, kerana hajat untuk mengetahui hukum, ma yaqillu wuqu'uhu, apa yang kurang berlaku, kal hajati li ma'rifati hukmi ma yakthuru wuqu'uhu, sama hajat sebagaimana kita perlu untuk mengetahui apa yang berlaku dengan banyak. Jadi apa bezanya benda yang banyak berlaku dalam masyarakat, benda yang sedikit? Keperluan untuk mengetahui hukum sama saja. Benda yang banyak berlaku atau tidak, perlu kita tahu hukum. Wa kilahuma qad yanquluhul ahad, dan kedua-duanya telah dinukilkan oleh hadis riwayatan yang ahad ini. Fadlan an annal kathrata, lebih-lebih lagi bahawa keramaian atau banyak itu, awil qillah ataupun qillah itu, annal kathrata awil qillata la dhabita laha, tidak ada dhabit fi hadzal bab. Okey, nak tentu ini perkara ini berlaku banyak dalam masyarakat atau sikit, apa dhabitnya? Banyak tu berapa ramai? Siapakah yang kita nak iktibarkan? Tidak ada dhabit. Maka ketika itu hukum tu kena kepada umum. Amma tashabbuthu bi mukhalafati sunnatil ahad. Adapun tashabbuth, kita berhujahlah dengan menyalahi sunnah ahad itu bagi usul. Kita berpegang dengan bahawa kita menyalahi sunnah ahad itu, menyalahi usul. Fa ghairu muqni'in, itu tidak memberi, tidak cukup, bukan dalil yang memuaskan. Muqni' ni bukan puas, makna dalil yang tidak cukup. Semata-mata kita katakan janganlah menyalahi sunnah ahad itu bagi usul. Li'anna sunnata hiya allati tu'assilul usula, kerana sunnah itulah sebenarnya yang tu'assilu, dia itulah yang menjadikan usul. Tidakkah asal daripada usul itu daripada sunnah? Jadi sunnah itulah yang membuatkan usul. Fa idza ja'at bi hukmin yukhaliful usul ats-tsabitah, bila datang hadis yang menyalahi kaedah yang telah sabit, fa innaha tu'tabaru aslan qa'iman bi nafsi, maka sunnah itu dianggap dia itu usul yang berdiri sendiri. Yu'mal fi dairatihi, yang perlu beramal pada daerah lingkungannya. Dia tidak menghalang ataupun penafian. Dia sendiri dianggap sebagai usul yang boleh dipakai dalam lingkungannya. Kama fis salam, contoh pada masalah salam kan. Salam ini ma'a annahu bai'un ma'dum, walhal salam ini jual beli ma'dum. Salam ini jual tempah. Dalam kaedahnya nah Rasulullah an yabi ma laysa indak. Nabi larang bahawa seorang itu an yabi ma laysa indah. La tabi' ma laysa indak. Dalam hadis disebut jangan jual apa yang bukan milik kamu. Jadi datang an-nahyu an bai'il ma'dum, larangan menjual benda yang tidak ada. Nabi larang seorang penjual jual benda tak ada. Okey, salam tu apa? Salam tidakkah dia seorang tu menempah benda yang tidak ada, dia melakukan akad pada benda yang tak ada lagi. Jadi pada kaedahnya menyalahi kaedah. Tapi kenapa dibenarkan? Kerana ada hadis. Maka hadis itu digunakan, dia itu dianggap sebagai usul pada dirinya sendiri, digunakan dalam konteks lingkungan dia sendiri. Maka diharuskan jual beli salam. Dia jual beli salam diharuskan dengan syarat-syaratnya lah. Wal istiqra' dalla ala anna al-marduda, dan kita kata istiqra', kajian secara teliti. Istiqra' ni makna kita meneliti setiap daripada furuk-furuk, cabang-cabang masalah. Bila kita teliti ke semua masalah, kita dapati dalla ala anna al-marduda min sunnatil ahadits sahihah as-sanad, yang ditolak daripada sunnah ahad yang sahih sanad, bi hujjatil mukhalafah lil usul, dengan sebab kita andaikan kita hujah bahawa dia menyalahi usul. Innahu fil haqiqati, bahawa sesungguhnya pada hakikat, annahu fil haqiqati muwafiqun lil usuli la mukhalifun lahu, sebenarnya yang dikata menyalahi sebenarnya tidak, dia sebenarnya menepati usul juga, dia tidak menyalahinya. Okey, kita tengok cuba tengok contoh. Jadi yang dikata menyalahi usul tidak, sebenarnya dia menepati usul. Fa hadithul musarrah, contoh hadis musarrah, hadis yang larang jual kambing yang tidak diperah susu ni, allazi radduhu, yang mereka Hanafiyah dan Malikiyah tolak bi hujjatil mukhalafati lil sunnah,
kerana hujah dia menyalahi usul kaedah, itu ghairu mukhalifin lil usul. Dia sebenarnya tidak menyalahi usul allati qaluha, yang mereka tetapkan, mereka kata tu. Faqaidatul kharaj bid dhamma, kaedah al kharaj bid dhamma. Dia kata menyalahi kaedah al kharaj bid dhamma. La tu'mal huna, di sini kaedah itu tidak dipakai di sini. Li'anna labanal musarra, kerana susu yang telah diperah itu lam yahduth ba'da syira', dia tidak hasil selepas daripada jual. Jadi susu yang ditahan perah itu, bila dia terhasil, dia bukan terhasil lepas jualan. Wa inna ma kana qablahu, tapi susu yang dahulu, yang mana tuan dia tidak perah, maka susu tu hasil dulu dah. Falaisa huwa min qabilil ghillah, maka dia tidak dianggap daripada ghillah, hasil manfaat yang dapat dalam tanggungan pembeli. Allati tahduthu indal mushtari, yang terhasil di sisi mushtari, kerana susu yang dah ada tu susu sebelum tu, hari sebelum dia beli. Dia tidak hasil manfaat ataupun hasil pada hari pembeli yang ketika berlaku dalam pemilikan mushtari, hatta yastahiqahu, sehingga nak katakan dia berhak dan mushtari dapat. Itu satu. Wa qaidatu, dan kaedah ad-dhaman la tu'mal huna aidan, kaedah dhaman juga tidak dipakai di sini. Mana tak dhaman yang kena pulangkan mithli in kana mithliyan wal qimah in kana qimiyan, kena pulangkan benda yang serupa kalau benda itu ada yang serupa, ataupun nilainya kalau tidak ada yang serupa. Tidak dipakai di sini. Kenapa? Li ta'adzuri ma'rifati miqdari laban al hadith indal mushtari, kerana sukar nak mengetahui kadar susu yang berlaku di sisi pembeli, li ikhtilatihi bil labani alladhi kana qabla syira', kerana susu itu dah bercampur kan dengan susu yang telah hasil sebelum dia beli. Fala yumkinu dhamanu bil mithli, maka ketika itu tak boleh kita nak dhaman mithil, kita nak beri serupa, nak cari susu yang sama banyak, tak boleh. Wa inna ma sara raddu bi sa'in min tamrin, tetapi dia beralih menjadilah kena pulangkan satu gantang daripada tamar, li anna tamra aqrabul mithliyati ila laban, kerana tamar itulah perkara mithli, barang yang ada serupa, yang hampir kepada labang. Labang ni kan makanan yang dapat mengenyangkan, dan makanan yang mengasasi juga. Maka yang paling dekatnya ialah tamar lah. Bijami'i anna kulla minhuma, dengan dijami'. Jami' ni makna apa? Sifat yang menyamai kedua-duanya. Jami' ni sifat yang menyamai kepada kedua-dua, atau kita kata sebagai setengahnya. Jami' ni istilahnya dalam ilah dipanggil sebagai ilah lah. Di sini boleh kita kata sifat yang sama pada kedua-duanya ialah makil. Semuanya disukat. Disukat. Tamar disukat, susu disukat. Wa mat'umun, kedua-duanya makanan. Wa muqtatun, dan kedua-dua makanan asasi yang dapat memberi kenyang. Fa ainal mukhalafatu lil qiyas wal usul, maka di mana di sini kita kata menyalahi qiyas dan menyalahi usul? Jadi tuan Syekh kita jawab balik, tak ada pun sebenarnya, tak ada menyalahi qiyas dan usul pun. Wa amma tashabbuthu bi adami fiqhi rawi, ada pun kita berhujah dengan tidak faqih rawi tu. Rawi yang tidak faqih bila diriwayat hadis, maka tak boleh kita nak jadikan pegangan. Fa qaulun ghairu mustasaq, itu pandangan yang tidak boleh diterima. Ghairu mustamad ni tidak diterima dengan senang. Li anna ruwatas sunnah, kerana perawi sunnah indahum minal fiqhi, mereka mempunyai kefakihan. Limulazamatihim lirrasul, kerana mereka melazimi nabi. Ma yakfi, perkara yang mencukupkan, bermulazamahnya mereka dengan Nabi itu mencukupkan, lilit mi'nani bisihati naklihim, dengan kita tetap hati yakin dengan sahnya nukilan mereka. Wa annahu lam yafuthum syai'un min makna, dan bahawa tidak tertinggal pun daripada mereka satu daripada makna. Fadlan an ma'rifatihim bi asalibil arabiyyah wa bayaniha, lebih-lebih lagi tambahan pula dengan mereka mengetahui dengan uslub bahasa Arab dan bayan, penerangan dalam bahasa Arab. Wa ala hadha, maka di atas ini faqaulul jumhur, maka pandangan jumhur itulah huwar rajih, itulah pandangan rajih. Fa kullu sunnatin, setiap daripada sunnah. Pandangan jumhur ni kembali pada apa? Kepada Syafi'iyah dan juga Hanabilah lah secara umum. Fa kullu sunnatin, maka setiap sunnah sahhat, apabila sah, bi an rawaha thiqatu, orang yang siqah, ad-dhabituna, yang dhabit, wajibal masiru ilai, wajib kita berjalan kepadanya, wajib kita pegang. Wa adamul tifati ila ma khalafaha, tak boleh kita berpaling kepada yang menyalahinya. Wa man khalafaha kainan man kana, siapa yang menyalahinya, siapa-siapa ada ia, siapa-siapa pun yang menyalahinya, tak boleh nak menyalahinya.
li'anna Allah ta'abbadana, kerana Allah Ta'ala telah menta'abbudkan kita, mewajibkan kita bittiba'i sunnati nabiyyi, untuk mengikut sunnah Nabi. Wala sabila lil wusuli ilaiha, tidak ada jalan untuk sampai kepada sunnah Nabi illa an tariqir ruwah, kecuali dengan jalan perawi. Fa idza thabata indana dhabtuhum, bila sabit di sisi kita dhabitnya mereka, wa adalatuhum, dan adilnya mereka, au tarajjaha dzalik, atau jadi rajah, kana dalilan ala sihhati nisbatan li rasul, maka dia menjadi dalil atas sahnya penisbatan kepada Rasul. Imma ala sabilil ilmi qati', sama ada atas jalan ilmu yang qati', ini kembali kepada hadis mutawatir, awi dhanni rajih, atau zon yang rajih, ini kembali kepada hadis ahad yang sah. Jadi bila dah sabit, sama ada jalan putus sabit itu secara tawatur ataupun tidak, sekadar zon rajih sekalipun, kilahuma yujibanil amala, kedua-duanya mewajibkan kita beramal dengan sunnah syar'an, pada syarak. Okey. Seterusnya, al-ahkamul lati ja'at biha sunnah, hukum-hukum yang datang dengannya sunnah. Hukum-hukum yang sunnah bawa ni banyak. Jenis pertama ahkamun muwafiqatun, hukum-hukum yang muwafiqatun li ahkamil Quran. Ada daripada hadis ini dia datangkan hukum yang menepati hukum Quran. Wa muakkidatun, dan juga muakkidah, dia meneguhkan lagi bagi hukum dalam Quran. Wa min hadzal nau', contoh daripada jenis ini, an-nahyu an uquqil walidain, larangan daripada mendakai kedua ibu bapa. Wa an syahadati zur, larangan daripada saksi bohong. Wa qatlin nafsi, membunuh nyawa, membunuh orang. Wa nahwi dzalik, dan seumpamanya. An-nau'u tsani, jenis kedua, mubayyinatun li ma'anil Quran, hukum yang mubayyinah, yang menerangkan, mubayyinah, menerangkan bagi makna Quran. Wa mufassilatun, tak titik, mufassilatun li mujmalihi, bagi yang umum dalam Quran, yang tidak jelas, yang umum dalam Quran, mari sunnah menerangkannya. Min dzalika, daripada itu, ila as-sunnatul lati bayyanat manasikal hajj, sunnah yang datang menerangkan kerja-kerja haji, perbuatan haji, amalan haji. Wa nisabaz zakah, nisab zakat. Wa miqdaraha, kadarnya. Wa miqdara ma yuqta'u bihi sarik, kadar yang dipotong dengannya tangan pencuri. Banyak mana pencuri yang perlu curi, curi banyak mana yang dipotong tangan. Wa nahwi dzalika, dan seumpama itu. Yang ketiga, yang kedua makna apa? Yang kedua ialah mubayyinah. Yang pertama ialah muwafiqah. Yang ketiga ialah waqad ta'ti sunnatu bi ahkamin muqayyidatin, ahkam yang muqayyidah, yang mengkaitkan, mengikat, li mutlaqil Quran, bagi sesuatu yang mutlak, keumuman Quran. Jadi ayat Quran turun hukum umum, sunnah datang mengikat keumuman itu, menjadikan dia terikat dengan sifat tertentu. Au mukhassisah li'amihi, ataupun mentaksiskan, mukhassisah, mengkhususkan bagi yang umum. Quran datang hukum yang umum, Quran mengkhususkannya. Kama sayati bayanu dzalika fi mahallihi, sebagaimana akan datang keterangannya pada tempatnya, iaitu pada masalah al-mutlaq wal muqayyad, dan juga al-mukhassas dengan al-am. Yang keempat pula, hukmun sakata anhul Quran, hukum yang Quran tak sebut. Waja'at bi sunnah, tapi datang hadis sebut, makna hukum baru yang hadis datang, yang tak ada sebut langsung dalam Quran. Ada juga, memang banyaklah hadis yang mana dalam Quran tidak sebut hukumnya, tapi datang melalui hadis. Li'anna sunnata, kerana sunnah itu mustaqillatun, sunnah itu dia itu bertunggalan, dia itu mustaqillah, dia itu kan dia boleh berdiri sendiri, bitashri'il ahkam, untuk mensyariatkan hukum. Wa innaha, dan sunnah itu kal Quran fi hadzal bab, seperti Quran juga dalam bab ini. Dalla ala dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam, menunjuk atas demikian itu sabda Nabi, ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang serupa dengannya. Apa serupa? Mithluhu ma'ah ni apa dia? Aku diberi juga wahyu kedua, iaitu sunnah, hadis. Ai utitul Quran wa utitu mithlahu, aku diberi Quran dan beri seumpama Quran, minas sunnah, daripada sunnah, allati lam yantiq bihal Quran, yang tidak menyebutnya oleh Quran. Wa amthilatu hadha naw' kathiratun, contoh bagi jenis ini banyak sangat. Minha tahrimul humuril ahliyah, humuril ahliyah, pengharaman kedai kampung, kedai biasa, kedai yang di tengah tu. Kalau kedai liar ni kita kata zebra, kuda belang boleh makan. Ni humurul ahliyah ni makna kedai tak boleh makan lagi dia. Apa lagi? Aklu kulli dhinabin, makan setiap haiwan yang ada kuku cekang, kuku tajam, min sibak, daripada apa? Daripada binatang buas.
wa makhlib min at-tayr, dan juga yang ada kuku cakar daripada burung. Wakal hukmi bisyahidin wa yamin, seperti berhukum dengan seorang saksi dan sumpah. Kalau ikut saksi 2 orang, tapi hadis datang menyatakan boleh berhukum dengan seorang saksi, tapi dengan kena tambah sumpah lagi. Wa jawazi ar-rahni fil hadar, boleh melakukan rohan, boleh melakukan gadaian walaupun ketika dalam hadar bukan musafir. Ayat Quran cerita tentang musafir. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah, tapi dalam hadis kata boleh buat rohan walaupun bukan musafir. Wa wujubi diyati ala al-aqilah, dan wajib dikenakan diyah tu ke atas aqilah, aqilah ni makna ahli keluarga, kerabat penjenayah. Penjenayah tu bayar diat, dia dibantu oleh aqilah dia. Itu belajar dalam bab apa nama ni, kisah dan diat lah. Wa mirathul jaddah, begitu juga tentang harta pusaka bagi nenek. Wa nahwi zalika, dan seumpamanya. Okey. Dalalatu sunnah alal ahkam. Dalalah menunjuknya sunnah di atas hukum ni. Pendalilan sunnah atas hukum. Qulna, telah kami sebut, inna sunnata min haitsu wurudaha qad takunu qat'iyatan. Sunnah itu dari segi datangnya kepada kita, kadang-kadang sunnah itu qat'i, kama fi sunnatil mutawatirah, sebagaimana dalam hadis mutawatirah. Wa qad takunu zanniyatan, kadang-kadang dia zanni, kama fi ghairi sunnatil mutawatirah, contoh pada selain sunnah mutawatirah. Apa dia? Sunnatul ahad lah, wa sunnatul masyhurah. Amma min jihati dalalatiha ala al-ahkam, adapun dari segi menunjuknya sunnah di atas hukum, faqad takunu zanniyatan au qat'iyatan. Okey, sekarang ni kita telah sebut dahulu dari segi apa? Dari segi al-thubut satu, sabit. Yang kedua ialah dalalah. Sabit ni makna penisbahan. Sunnah itu ada yang qat'i subut, ada yang zanni. Dari segi dalalah, menunjuk kepada makna pun juga ada 2. Ada yang menunjuk kepada makna secara qat'i tanpa ada ihtimal makna lain, ataupun zanni, berat sangkaan dengan maksud ada kebarangkalian makna lain. Fahiya al-Quran, maka Quran pun min hadhihi jihah, termasuk dalam ni juga. Walaupun Quran itu qat'iyyus subut, memang confirm dia nisbah wahyu, tetapi dari segi makna boleh jadi di ayat Quran tapi dalalah dia zanni. Itu berlaku. Wa takunu dalalah zanniyah, dan jadilah dalalah zanniyah idza kana lafzu, jika zalalah jadi zanni bila idza kana lafzu yahtamilu akthara min ma'na, jika lafaz itu merangkumi lebih daripada satu makna. Yahtamilu ta'wil, iaitu maksudnya menerima takwilan. Fa minal qat'i, antara contoh qat'i, qauluhu alaihi salatu wassalam, fi khamsin minal ibil syatun, pada 5 ekor unta kena keluar zakat seekor kambing. Jadi di sini contoh qat'i apa dia? Falafzu khamsin tu pada 5 tu, yadullu dalalatan qat'iyatan, menunjukkan sebagai tunjuk yang jelas, ala ma'nahu, atas makna dia. Tak lagu 5 ekor lah unta. Wala yahtamilu ghairah, tidak memberi makna lain bila kata 5. Fayathbutul hukmu, maka sabitlah hukum lima dululil hadzal lafzi, bagi apa yang dipaham daripada lafaz itu, iaitu 5. Wa huwa wujubu ikhraj syati zakat, wujubu wa huwa wujubu ikhraji syatin zakatan, wajib keluarkan seekor kambing zakatan, sebagai zakat, an hadzal mal, daripada harta ini. 5 ekor unta. Ada 5 ekor unta, kena keluar seekor kambing sebagai zakatnya. Wa huwa wujubu ikhraji syatin, wa huwa wujubu ikhraji syatin zakatan an hadzal mal. Wa min adh-dhanniyati, antara dalalah yang betul zanniyah, qaulu alaihi salatu la salata illa bi fatihatil kitab, tidak ada sembahyang kecuali dengan Fatihah kitab. Fahadzal hadis yahtamilu ta'wil, hadis ini mengandung pentakwilan dan makna yang bukan satu. Fayajuzu an yuhmal, maka boleh ditangguh ayuhmal ala anna salat la takunu sahihatan, bahawa sembahyang tidak jadi sah, mujziyatan, sah dan diterima, illa bi fatihatil kitab, kecuali dengan baca Fatihah. Wa yahtamil atau wa yu'mal, wa yuhtamal, dan juga diihtimalkan, an yakunal murad, bahawa maksudnya anna salatal kamilata la takunu illa bi fatihatil kitab, sembahyang yang sempurna itu tidak berlaku, tidak ada kecuali dengan dibaca Fatihah.
Bitakwilil awal, dengan takwil yang pertama, akhadhal jumhur, telah berpegang oleh jumhur ulama. Wa bitakwilil tsani, mana yang ditakdirkan la salata, dengan maksud apa? La sihhata. La salata dengan maksud la salata sahihah, boleh gitu. Ai la salata sahihah. Ini pegangan jumhur, maknanya sembahyang tidak sah kecuali baca Fatihah. Ni jumhur pegang. Wa bi ta'wil lisan, dengan takwil kedua, akhadhal Hanafiyah. Hanafiyah pegang la salata dengan maksud apa? La salata ai kamilah, tidak ada sembahyang yang sempurna. Maknanya sembahyang tu ada, sah, cuma tidak sempurna. Kan itu di sisi Hanafiyah boleh dibaca mana-mana ayat. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi takwilan yang pelbagai ni maka kita panggil sebagai zanniyatud dalalah. Okey, selesai kita perbincangan tentang as-sunnah. Wallahu taala a'la wa a'lam.